Misalnya saya letak lagi soalan yang kadang-kadang orang tanya based on trending issue pada zaman tu, masa tu kan. Pernah pada bulan yang lepas kecoh pasal orang tanya pasal menilai hadis melalui mimpi. Lepas tu mulalah nukil pendapat ustaz ni lah, ni kata boleh, ni kata inilah, ni kata tak. So orang tanya, ya, apa yang orang tanya tu, jadi saya pun ada benda yang saya jawab lah, yang saya sempat saya jawab. Contohnya soalan nombor 47, soalan nombor 48, penentuan hadis melalui kasyaf ataupun mimpi. Jadi some orang dia nukilkan pendapat, dia kata kisah seorang ulama yang bermimpi jumpa dengan Nabi, kemudian bertanya pasal hadis kata sahih, maka dia kata ulama ni mensahihkan hadis tersebut mengikut mimpi. Ini memang satu benda kata tak betul-betul faham apa yang ulama tu cuba buat. Ulama dia tak menjadikan mimpi tersebut sebagai kaedah untuk mensahihkan hadis. Cuma dia dari satu bab istiqnas. Istiqnas ni apa? Bab yang kita rasa tenang, menenangkan diri. Tak ada ulama dalam hadis yang muktabar yang kata hadis ni sahih berdasarkan mimpi. Tak ada. Even Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarh Sahih Muslim dia pun dia ada nukil daripada kalam Qadhi Iyad, dan dia sendiri mengatakan bahawa mimpi yang jumpa dengan Nabi ni adalah hak, betul, tetapi ianya tidak boleh dibawa sebagai hukum syar'i. Sebab kita dalam syarat nak terima satu hadis ataupun tidak, kita kena tengok kepada perawi dia, sama ada boleh dipercayai, tak boleh, yang panjang dia punya perbahasan dia tu. Dan orang yang mimpi ni pun kita tak tahu sama ada dia menipu, berdusta dari sudut tu, dari segi macam mana dia, how far dia ingat mimpi dia tu. Dan kebanyakannya ulama-ulama yang memang ahli dalam bidang hadis ni tak ada. Tengoklah Abu Hatim, tengoklah Ibn Ma'in, tengoklah Abi Zur'ah, tengoklah As-Saji, tengok An-Nasai, Al-Bukhari, Imam Ahmad, Waqi', Syu'bah dan ramai lagi ulama. Tak ada siapa daripada dua orang yang mengatakan hadis ni sahih berdasarkan apa yang aku mimpi jumpa dengan Nabi. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dia menulis, antara sebab dia menulis kitab Sahih Al-Bukhari disebabkan dia mimpi jumpa dengan Nabi SAW, seolah-olah yang menggalakkan, dia kata, seolah-olah menunjukkan bahawa Imam Bukhari akan membersihkan kotoran-kotoran orang yang cuba nak memusuhi sunnah Nabi SAW. Atas dasar tu dia kata, aku akan cuba himpunkan hadis-hadis yang sahih. Walaupun begitu, tak ada pun dia sahihkan hadis tu sepanjang di karang Kitabus Sahih yang begitu lama. Tak ada pun dia sahihkan hadis tu disebabkan dia kata dia mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Semuanya ada kaedah dan metod yang begitu jelas, yang tak adanya semua orang boleh mendakwa nak jumpa dengan kata, nanti kan kita cakap macam ni, tiba-tiba seorang tu kata, tak Ustaz, saya mimpi semalam Nabi kata tak wajib solat. Betul, saya mimpi. Semua orang boleh mendakwa macam tu. Tak ada disiplin, tak ada guideline. Sebab tu lah, tak ada benda ni. Cuma pelik juga ada orang yang mengatakan bahawa boleh. Apa yang dinukil, contoh Uqaili, disebutkan kisah-kisah yang tersebut, dia letak dalam last sekali selepas hadis athar-athar yang lain yang nak menunjukkan, siapa yang faham tentang fiqh al-Uqaili yang dalam kitab ad-du'afa dia, nak menunjukkan bahawa dia letak last sekali hanya sebagai orang kata sokongan je, bukannya sebagai yang awal-awal, bukan hadis usul. Itulah yang kalau semua kena faham lah. So itu antara isu yang famous dalam beberapa bulan yang lepas. Itu pun juga ada saya sebutkan.